warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis yang saya kasihi, saya hormati, Tuan Haji Nur Jeli bin Haji Dais, Pengarah Jakim Cawangan Sabah, yang dihormati guru kita, Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Fazali, Pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah, yang berusaha, Fadilah Ustazah Khairun Nisa, yang selalu berusaha untuk menjayakan program dan selalu menjemput saya untuk terlibat sekali. Dan seluruh ahli jawatan kuasa penganjur, para masyayikh, tuan-tuan guru, para asatidzah, ustazat, ayahanda bonda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali saya nak ucapkan syukran jazilan, aziman wajiban kepada Tuan Pengarah yang kita kasihi, Tuan Haji Nur Jeli, di atas kesudian menjemput Al-Faqih untuk sentiasa bersama dalam program anjuran JAKIM, dan saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan di bawah kepimpinan Tuan Pengarah kita, Tuan Haji Nur Jeli, JAKIM Cawangan Sabah akan lebih aktif dan memberi manfaat yang lebih banyak dan luas kepada bukan sahaja orang di Sabah, tetapi seperti kata Tuan Haji tadi, juga siapa-siapa pun yang mengikut program kita secara maya di luar sana. InsyaAllah sepanjang 4 hari ini kita akan berusaha untuk membicarakan kitab Safinatun Najah, kitab fiqh paling ringan, paling ringkas dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama dahulu kita baca niat sebelum pengajian. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalat 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمثبتين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ الحبيب سالم ابن سمير الحضرمي، وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين، وإلى أئمة الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة ومشايخهم، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang akan kita syarahkan, yaitu kitab Misbahul Buja, syarah kepada kitab Safinatun Najah. Inilah dia kitab matan Safinatun Najah. Ringkas sahaja, karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, kerana beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman. Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Dan inilah kitab yang diterjemahkan dalam bahasa
Melayu, tulisan Romi, tulisan Jawi. Kitab ini sangat mendapat tempat di kalangan ulama sehingga ramai yang mensyarahkannya. Antara yang mensyarahkannya adalah Sayyid Ahmad ibn Omar Ash-Shatiri. Ini antara syarah kitab Safinatun Najah yang boleh dikatakan paling terkenal. Malah dipelajari di Yaman, di Mesir dan tempat-tempat lain. Ia syarahnya sederhana, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Namanya Nailur Raja. Ini antara kitab yang paling masyhur untuk peringkat-peringkat uh, penuntut-penuntut ilmu. Kemudian kitab Manarul Huda, Syekh Muhammad Amu. Kitab ini juga Masya Allah, Tabarakallah. Sangat baik dan sangat bagus huraiannya. Antara huraian yang sangat mendalam dan besar adalah kitab Inaratul Duja, syarah kepada Safinatun Najah. Kitab ini karangan Syekh Muhammad Ali ibn Husain Al-Makki Al-Maliki. Ini cetakan masih lama dulunya, tulisan yang halus-halus, kecil-kecil. Dan antara yang masyhur adalah Ghayatul Muna, syarah kepada kitab Safinatun Najah. Kitab Ghayatul Muna ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Ba'atiyah Ad-Dawrani. Agak besar dan kupasannya sangat menarik. Antara kupasan yang saya jatuh cinta dengannya dan luar biasa bagi saya, iaitu kitab Kashifatus Saja, syarah kepada kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Bintani. Dan kitab ini banyak fawaid. Antara kitab, ciri-ciri yang baik untuk kitab itu banyak fawaid. Fawaid ni faedah-faedah. Faedah-faedah maksud sesuatu yang jarang kita dengar dalam kitab-kitab dan jarang dibicarakan oleh penceramah-penceramah ataupun penghurai-penghurai. Ia tersimpan di dalam Butunul Kutub dan di dalam Sudurul Ulama. Lalu bukan senang kita nak jumpa faedah-faedah. Dan antara kitab yang banyak faedah ini, banyak faedah antaranya kitab ini. Masya Allah, tabarakallah. Antara faedah dalam kitab ini adalah kalau seseorang itu meninggal dunia, nak meninggal dunia, biasanya kita akan baca surah Yasin. Nah, tetapi antara faedah yang jarang kita dengar, membaca surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, mudah-mudahan seseorang yang meninggal dunia itu senang untuk melepaskan nyawanya, ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi faedah-faedah di sini. Kalau sempat nanti kita kongsikan sebahagian. Itulah dia kitab-kitab rujukan saya dalam mensyarahkan kitab Safinatun Najah, dan itulah yang terhasil kitab Misbahud Duja, syarah Safinatun Najah. InsyaAllah kita akan berlanjutan sampai pukul 10.15 dan setengah jam rehat. Kita akan sambung sampai 12.30 dengan izin Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah ataupun sebahagian menyebut Safinatun Najah, begitu yang ditulis dalam beberapa kitab. Ada yang Najah, ada yang Najah. Sama je maksudnya, iaitu penyelamat. Safinah, perahu ataupun bahtera. Najah ataupun Najah, penyelamat. Kenapa? Sebab kandungan yang ada dalam kitab ini adalah tentang akidah sedikit dan tentang fiqh itulah yang banyaknya. Jadi kitab ini sebenarnya kitab fiqh. Kata ulama, sekiranya kandungannya dipahami, diyakini dan diamalkan, insya-Allah selamatlah seseorang itu menjalani kehidupan di dunia dalam agamanya, maksudnya kehidupan beragamanya di dunia dan akhirat. Sebab itu kitab ini namanya Safinatun Najah. Islam itu seperti pokok, akar pada pokok inilah namanya akidah. Akar itu tak nampak, begitulah akidah tak nampak. Ia dalam pegangan, dia di seseorang. Itulah namanya dipelajari dengan, dikenali dengan iman. Kemudian batang, ranting, daun, itu nampak kan? Itu namanya fiqh. Sebab orang yang solat itu kan fiqh. Zakat, menutup aurat,
solat. Itu namanya suatu yang praktikal. Yang praktikal itulah namanya fiqh. Yang itulah namanya Islam. Bila kita lihat batang, dahan-dahan, ranting-ranting, daun-daun, baru kita kata ini pokok. Begitulah. Bila kita lihat orang solat, bagi salam, menutup aurat, kita kata orang ini orang Islam. Jadi Islam tu dinampak dari segi luaran. Satu lagi buah yang ada pada pokok ini adalah seperti tasawuf yang ada pada seseorang. Tasawuf itu melengkapkan. Buah ini bila ada pokok yang berbuah, maka dia akan memberikan manfaat yang lebih. Begitu juga orang yang punya tasawuf, maka Islamnya, imannya akan lebih bermanfaat. Dan lengkaplah pokok itu kalau ada tiga ini, iaitu akar, batang, beserta dengan dahan-dahan, ranting-ranting, daun-daun dan buahnya itu. Begitulah seseorang yang mengaku sebagai Islam, Islam ini sangat lengkap. Kalau ada ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu aqidah. Kalau dari segi dasarnya, yang mendasarinya ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu at-tasawuf. Barulah nampak Islam itu sebagai iman, Islam dan ihsan, seperti hadis malaikat Jibril yang datang mengajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dilihat Islam sebagai syariat, suatu yang praktikal, maka ia ada ibadah, ada muamalah. Ibadah ni solat, zakat, puasa, haji, ya. Muamalah ni jual beli, sewa menyewa, hubungan kita dengan orang lain. Munakahat, nikah kahwin, dalam berkaitan yang dalam perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin, termasuklah hadanah, penyusuan, termasuklah khitbah, pertunangan, termasuklah nanti hukum cerai dan rujuk, talak dan sebagainya, ya. Dan termasuklah jinayat, iaitu hukum-hukum yang melibatkan hukum qisas, ya. Termasuklah ta'zir, termasuklah hudud. Maka lengkap syariat Islam itu. Dalam pada itu dibawa tasawufnya. Dalam pada itu dibawa akidahnya. Pada empat-empat robok agama ini. Sebab itu dipanggil setiap satunya 1/4 robok. 1/4, 1/4, 1/4. Jadilah 4/4. Lengkaplah syariat Islam itu. 1/4 ibadah, 1/4 muamalah, 1/4 munakahat, 1/4 jinayat. Itulah nama Islam. Mana letaknya tasawuf, mana letaknya akidah, sekali di situ. Tentu bila kita beribadah, kita bawa i'tiqad yang kita ibadahkan Allah. Kemudian setelah ibadah, ataupun ketika ibadah, jangan riak, jangan ujub selepasnya, jangan sum'ah selepasnya. Itu namanya tasawuf. Jadi, walaupun dia nampak begini, empat, di situlah maksudnya akidah, di situlah maksudnya tasawuf. Baik. Supaya kita berpanduan dalam mengaji ilmu agama, ada level kitab-kitab yang perlu kita pelajari. Jangan melangkah supaya kita tidak terkejut. Begitulah ketika di sekolah rendah dulu, kita belajar yang paling asas. Kalau yang paling asas bahasa Melayu ataupun Inggeris, A, B, C, D. Kalau yang Jawinya, kita mengaji alif, ba, ta, sa. Kalau Al-Qurannya, kita bunyikan sama juga alif, ba, ta dan sebagainya. Tidak terus kita belajar subjek. Sama juga. Bukan tak boleh, tapi tak sesuai masanya. Sesuai dengan peringkat budak-budak tadi itu. Di tadika lain, darjah satu lain, tingkatan satu lain, tahun satu di universiti lain lagi. Begitulah seterusnya. Kitab induk dalam mazhab kita Asy-Syafi'i adalah kitab karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kitab ini sangat besar, sangat hebat, sangat dalam, sangat tinggi kupasannya. Oleh kerana itu, ketika meninggal Imam Asy-Syafi'i, anak-anak murid beliau yang dipanggil Ashabul Wujuh, yang besar-besar itu, buat mukhtasar.
buat ringkasan. Sebab tidak semua orang boleh faham apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i sebab bahasanya tinggi. Istilah-istilah yang perlu diuraikan. Sebab itu, siapa yang baca kitab agak sedikit payah memahami. Asy-Syaikh itu kembali pada siapa Syaikh itu dan yang lain-lain. Nah, kita nasihatkan kepada orang yang ada kitab hendaklah mengaji dengan guru, jangan difahami sendiri. Terutama sekali yang belum menguasai bahasa Arab, membaca kitab terjemahan. Bagus, alhamdulillah, tetapi tak cukup. Hendaklah kembali pada guru atau asatidah yang mahir dalam bab fiqh ini. Jangan terus mengaji kitab jangan. Ini sebagai rujukan saja. Mengajinya kena kitab yang kecil-kecil dulu macam kitab Safinatun Najah. Jangan terus melompat dekat Itu tidak ada ranking, tidak ada maratib kitabnya. Itu takut salah faham. Al-Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, buat ringkasan. Jadilah namanya Mukhtasar Al-Muzani. Begitu juga Al-Imam Al-Buaiti, anak murid Imam Syafi'i, buat Mukhtasar Al-Buaiti dan lain-lain. Kitab ini, walaupun sudah disyarahkan lagi oleh Al-Imam Al-Haramain. Imamu Al-Haramain. Ataupun namanya Imam Al-Juwaini. Yang nama asal adalah Al-Imam Abdul Malik. Al-Imam Al-Juwaini. Ataupun Imamul Haramain. Sebab pernah mengajar di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Kitab beliau Nihayatul Matlab, lebih kurang 40 jilid, hampir 40 jilid. Beliau ambil Mukhtasar Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buaiti, disyarahkan lagi jadi hampir 40 jilid. Kemudian selepas itu, anak murid kepada Al-Imam Al-Juwaini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali, yang meninggal tahun 505 Hijriyah. Melihat kitab ini besar, kurang himmah pada zaman beliau, nama Imam Al-Ghazali, untuk membacanya. Lalu beliau ringkaskan menjadi 8 jilid. Al-Basit, yang mudah. Kemudian daripada Al-Basit, beliau ringkaskan jadi 6 jilid. Al-Wasit, yang wasit, wusta, yang pertengahan, 6 jilid. Beliau ringkaskan lagi jadi Al-Wajiz, 3 jilid. Al-Wajiz tu yang ringkas. Dan akhir sekali beliau ringkaskan lagi jadi 1 jilid Al-Khulasah. Dan tuan cuba tengok, daripada Nihayatul Matlab 40 jilid jadi 8 jilid Al-Basit. 6 jilid Al-Wasit, 3 jilid Al-Wajiz, 1 jilid Al-Khulasah. Ini 4 kitab ini ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali bukan seorang ahli sufi sahaja, malah beliau seorang ahli fiqh yang besar dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Buktinya, beliaulah yang menulis 4 kitab ini. Kitab Al-Wajiz karangan beliau nantinya akan disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i bukan Rifa'i. Imam Ar-Rifa'i itu dalam tariqah Rifa'iyah. Ini Imam Ar-Rafi'i. Syaikhan di kalangan mutaqaddimin, merujuk kepada Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syaikhan di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yang sekarang mutaakhirin, merujuk kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal pada tahun 974 Hijriyah, dan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir yang meninggal pada tahun 1004 Hijriyah. Kemudian daripada Fathul Aziz inilah juga keluar Rawdatul Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Keluar juga kitab Minhaju At-Talibin. Ada 2 minhaj. Satu Minhaju Al-Abidin, itu kitab tasawuf karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ini Minhaju At-Talibin, kitab fiqh. 1 jilid. Ada yang 2 jilid. Ya. Kitab ini walaupun hanya 1 jilid, nanti akan disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam 8 jilid tebal yang bernama kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Dan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir syarah juga kitab yang sama ini, Minhaj, menjadi 10 jilid tebal dengan nama Nihayatul Muhtaj,
syarah kepada kitab Minhaj. Yang terkenal, kalau tuan-tuan baca kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab 2 jilid tu ya. Masya Allah, selalu disebut dalam kitab Tuhfah. Itu karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, bukan Al-Haythami. Kalau Al-Haythami itu kitab Majma'uz Zawaid, kitab hadis. Ini kitab fiqh. Kemudian kitab Nihayah, itu sebenarnya Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir. Baik. Mari kita lihat ini daripada atas ke bawah. Cuba kita lihat daripada bawah ke atas bagaimana kitab yang kita pelajari ini bersambung pada kitab Minhaju At-Talib. InsyaAllah kita akan baca sampai khatam ya. Kitab Safinatun Najah karangan Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Setelah khatam kitab Safinatun Najah, baru kita naik kitab Matan Ibn Abi Syuja'. Al-Imam Ibn Abi Syuja' Muammar, umurnya panjang. Nah, Masya Allah. Kemudian khatam kitab Matan Ibn Abi Syuja', ada syarahnya tu. Kita cerita bab matan saja. Barulah baca kitab Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazzi, iaitu kitab Fathul Qarib, kitab yang terkenal. Khatam ni baru kita naik baca Hashiyah Al-Bajuri. Ada yang baca Al-Bayjuri. Yang paling fasih Al-Bajuri. Nah, kampung Al-Bajur dekat Mesir. Beliaulah yang mengarang kitab kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menulis aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dalam bentuk nazam dalam kitabnya Jawharatul Tauhid. Jawharah ini permata yang terpilih. Nah, tuan-tuan kena miliki kitab itu. Tapi miliki kitab syarahnya, iaitu Tuhfatu Al-Murid. Siapa yang mengarang? Al-Imam Al-Bajuri. Beliau juga seorang faqih, kerana beliau mengarang kitab Hashiyah Bajuri. Dan beliau juga seorang yang usuli, seorang ahli usuluddin yang terkenal. Kitab beliau Tuhfatul Murid. Itu Masya Allah, Tabarakallah, sangat tinggi nilai. Habis Hashiyah Al-Bajuri, baru mengaji Al-Iqna karangan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Barulah kita naik lagi kitab Hashiyah At-Tahrir ataupun Hashiyah Asy-Syarqawi karangan Al-Imam Asy-Syarqawi. Kemudian barulah naik pada kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini adalah syarah I'anatul Talibin adalah karangan Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Beliau mengarang ini sebagai syarahan kepada kitab Fathu Al-Mu'in. Kitab I'anah ini syarah kepada kitab Fathul Mu'in yang sangat terkenal itu, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dan kitab Fathul Mu'in ini adalah mensyarahkan kitab beliau sendiri, iaitu kitab Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain. Kemudian barulah naik kita kepada kitab Tuhfah yang saya sebutkan tadi, Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Beliau mensyarahkan kitab Minhaj dan kitab Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir. Kedua-duanya mensyarahkan kitab Minhaju At-Talibin. Ini baru betul dalam mengaji kitab mazhab Syafi'i, kitab fiqh. Jangan terus tak ada basic, tak ada apa, terus mau naik ke Al-Um, tengok berapa kitab yang dia sudah lepasi itu. Sebab itu ketika dia membaca, maaf ya, salah ibarat, salah faham ibarat tak salah, salah memahami ibarat itu. Sebab itu mesti ada ranking. Tak boleh ke baca Al-Um? Boleh sebagai rujukan. Mufti pun baca di Malaysia ni Al-Um, tapi sebagai rujukan. Setakat yang saya tahu, belum pernah lagi lah saya dengar orang mengajar kitab Al-Um, setakat yang saya tahu ya. Tak tahu di Sabah tu macam mana. Tapi yang setakat yang saya tahu belum ada lagi. Kenapa? Kitab ini bukan untuk diajar, tapi untuk dirujuk. Yang diajar kitab-kitab yang mensyarahkannya, barulah senang kita nak faham. Sama juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Jangan baca kitab Syama'il mentah-mentah kitab Syama'il, jangan.
baca syarah dia tu. Syarah kitab Syama'il itu ya, banyak syarahnya, masya-Allah. Supaya kita tahu, tidak keliru. Saya bagi contoh dalam kitab Syama'il, Al-Imam Tirmizi menyebutkan hadis Nabi berada di Mekah, hidup di Mekah 10 tahun. Hidup di Madinah 10 tahun. Walhal kita tahu Nabi zaman kenabian, kerasulan 13 tahun di Mekah. Apa dalam hadis ini disebut 10 tahun? Itu yang kena syarah tu. Syarahnya dua. Satu, orang Arab suka bundarkan. Jadi daripada 13, ambil saja 10. Dekat, dia bundarkan senang. Yang kedua, 3 tahun dakwah secara sembunyi, sir, itu tidak dikira. Jadi, kan 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu tidak dikira. Yang 10 tahun tu barulah secara terang-terang. Begitu, supaya kita jangan keliru. Yang sebut 10 tahun ni hadis, tetapi cara memahaminya adalah baca kitab syarah. Boleh ya hadirin? Ini sangat penting sekali untuk difahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana fuqaha mengistinbatkan hukum supaya kita tahu hebatnya dan tertibnya mereka ada caranya, bukan sebarangan. Sebelum contohnya kita nak masak sesuatu, kena ada bahan mentah dahulu. Sebelum nak jadi hukum. Hukum tu adalah hasil. Hukum itulah yang nanti sama ada ia wajib, sunat, harus, makruh, haram, boleh tidak. Sebelum nak sampai situ tu, makanan tu sebelum dimakan, mesti datang daripada bahan mentah dulu. Sama ada Al-Quran dan hadis ini. Sumber yang paling asas sekali. Quran dan hadis ini bahan mentah. Jangan terus dimakan. Jangan terus baca Quran, terus faham hukum. Tak. Hadis terus faham hukum. Tidak. Begitu juga bahan mentah, jangan terus dimakan. Nanti sakit perut. Nanti mudarat, takut-takut boleh bawa umur. Jaga-jaga ya. Jadi bahan mentah tadi dibawa ke dalam kilang dia. Sebab kita nak tahu hukum, jadi kena masuk ke dalam kilang hukum. Kilang hukum itulah yang namanya usul fiqh. Usul fiqh yang kita pelajari mendalam itu. Itu namanya kilang hukum. Usul fiqh. Dalam kilang mesti ada mesin. Dan mesin itulah namanya qawaid fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqhiyah. Dalam mazhab kita Syafi'i paling kurang ada 5. Al-umur bimaqasidiha. La darara wa la dirar. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dan lain-lain. Ada 5 yang besar. Ya. Kemudian mesin tadi tu, qawaid fiqhiyah tadi tu, mestilah mesin tadi mesti dikendalikan oleh orang yang pakar. Orang yang pakar dalam bab qawaid fiqhiyah. Fiqh ini yang punya malakah fiqhiyah. Mereka lah yang namanya fuqaha. Bukan sebarangan. Walaupun orang itu pandai hadis, tak boleh masuk dalam kilang ini. Walaupun orang itu pandai baca Quran dengan taranumnya, dengan Masya Allah, kalau kita dengar sedap sekali, tak boleh masuk dalam kilang ini. Sebab mesti yang pandai mengendalikan sahaja. Kalau tak nanti luka nanti, ataupun rosak mesinnya. Ya, bila dah sudah lengkap dengan kilang hukumnya, dengan ada mesinnya, dengan ada orang yang mengendalikannya, dalam arti kata, difahami usul fiqh dengan baik, qawaid fiqhiyah itu lumat, difahami oleh orang yang ahli fuqaha ya, barulah keluar hukum. Apa dia hukum? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bukan senang hadirinnya. Sebab itu, Masya Allah, kita bersyukur kerana Allah menghadiahkan kita ulama-ulama, imam-imam mazhab ini. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang telah membuat kaedah-kaedah. Bagaimana nak faham Quran, bagaimana nak faham. Nanti mereka lah mujtahid mutlak. Selepas itu datang mujtahid mustaqil dan yang lain-lain, fuqaha-fuqaha yang lain sampai zaman kita ini. Alhamdulillah. Saya bagi contoh. Ketika hadis menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini tadi kan bahan mentah. Bahan mentah. Dimasukkan ke dalam kilang hukum. Bagaimana memahaminya? Qawaid fiqhiyah oleh fuqaha. Sallu kama ra'aitumuni, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat.
Jadi solatlah kamu, ini fi'il amar. Fi'il amar ada dua. Al-amru lil wujub. Al-amru lin nadab. Suruhan itu bermakna wajib. Suruhan itu bermakna sunat. Ini dalam kategori apa ni? Yang itu kena rujuk kepada fuqaha tadi tu. Masya Allah. Jadi dilihat kalau solat itu wajib, wajib. Kalau solat itu sunat, sunat. Siapa yang tahu ni? Fuqaha. Masya Allah. Lalu bagaimana memahaminya? Nabi SAW solat. Siapa yang melihat? Sebab dalam hadis ni, seperti mana kamu melihat aku solat. Kita zaman 2021, kita tak lihat Nabi solat. Jadi, yang dikatakan melihat ini, kembali pada siapa? Kembali pada semua orang. Termasuk zaman kita. Tapi, melihat itu difahami dengan sudut yang berbeza. Kalau melihat betul-betul dengan mata, kepala, itu golongan siapa tu? Sahabat. Sebab mereka yang melihat Nabi betul-betul. Itu pun sahabat yang sempat lihat Nabi. Apa yang dikatakan sahabat? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi SAW dan beriman dengan Nabi. Kalau tak beriman, contoh Abu Jahal, tak nama sahabat. Dia mesti sezaman dengan Nabi. Melihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Ada orang yang beriman tapi tak lihat Nabi. Contohnya, Sayyidina Uwais Al-Qarni duduk di Yaman jauh sana tu, di Sultan Saudi. Tak pernah beliau lihat Nabi, tapi sezaman dengan Nabi. Dipanggil Al-Mukhadram. Al-Mukhadramun, orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak melihat Nabi. Orang seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, walaupun Mukhadramun dianggap sahabat juga. Ada yang mengatakan tabi'in, tapi yang lebih tepat sahabat. Tapi dalam kategori Al-Mukhadramun, iaitu orang yang tak lihat Nabi, tapi hidup sezaman Nabi dan beriman dengan Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni nak tahu cara solat Nabi, tak pernah lihat Nabi, kena lihat sahabat yang lihat Nabi. Begitu juga ya. Baik, jadi yang dikatakan ra'a tu, melihat, itu untuk sahabat sahaja. Adapun tabi'in, mereka lihat Nabi tak, tapi mereka solat Nabi melihat cara solat sahabat. Itulah juga tabi'in, tak lihat Nabi, tak lihat sahabat, tapi lihat tabi'in. Mereka solat Nabi mengikut cara tabi'in. Sebab mewarisi. Sampailah zaman kita sekarang ini, kita melihat Nabi tak, melihat sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'in tidak, 4 imam. Macam mana? Seperti yang difahami, dijelaskan oleh 4 orang imam. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ketika menafsirkan hadis ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli ay bin nisbati ila sahabatil kiram. Ini hanya merujuk kepada para sahabat yang mulia. Basariyatan, dengan melihat, bin nisbati ila sahabati al-kiram. Wa ilmiyatan, secara ilmiah, bukan secara melihat, secara ilmiah. Liman, kepada man ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi meninggal. Tak lihat Nabi dah kan? Daripada tabi'in sampai seterusnya. Secara ilmiyatan, ilmiah. Ay kama fassara bidzalika ulama. Seperti mana ditafsirkan oleh ulama-ulama 4 mazhab, itulah yang kita ikut. Jadi solat kita sekarang ini solat cara Nabi tak? Ya, tapi menurut pandangan mazhab Syafi'i, ataupun imam-imam mazhab Syafi'i, ataupun mengikut mazhab Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i. Orang Hanafi secara solat Nabi tak? Ya, solat Nabi mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi. Begitu juga mengikut mazhab Maliki, begitu juga mengikut mazhab Hambali. Ya, difahami ini dengan baik. Tak boleh kita baca hadis solat Nabi begini-begini terus kita praktikkan, tak. Dia kena verify dahulu, kena tahqiq dahulu. Siapa? Ulama-ulama kita. Kena rujuk pendapat ulama. Kalau tidak nanti takut bukan hadis yang salah ya, tapi takut salah faham gitu ya. Dan cara nak mengistinbatkan hukum bukan senang-senang. Ambil satu hadis terus faham. Ini terus tidak. Satu hadis sahaja pelbagai pemahaman. Belum lagi 2-3 hadis yang seolah-olah mungkin
kontradik, mungkin seperti bersalahan antara satu dengan yang lain. Ada caranya, kaedah-kaedah daripada ulama fuqaha. Baik, terus sahaja kita baca, tuan-tuan siapa yang ada kitab ini, terus sahaja kita baca ya untuk kita dapat memaksimumkan penggunaan masa. Sebab agak panjang sebenarnya ya. Saya berusaha mudah-mudahan sepanjang 4 hari ini kita khatam. Yang ada kitab boleh buka kitab ya. Qala al-Syekh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Kitab ini dalam bahasa Arab ya. Kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ini merujuk kepada pemurah kepada semua makhluk, sama ada Islam atau kafir. Kan orang kafir pun lebih kaya dari kita contoh, lebih pandai daripada kita. Ya Allah Maha Pemurah. Man jadda wajada, siapa yang berusaha dia dapat. Kan mereka berusaha dari segi perniagaan, pelajaran dapat. Walaupun dia bukan Islam. Sebab Allah Maha Pemurah. Ahli taat atau ahli maksiat. Walaupun ahli maksiat dapat juga dia kurniaan Allah. Sebab dia berusaha tadi tu. Kurniaan jalailun ni'am. Nikmat-nikmat yang besar. Termasuklah yang asas, yang pokok, keimanan, kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Pertambahan kepada keimanan. Itu Ar-Rahim. Pertambahan pada kesihatan. Ar-Rahim. Pertambahan pada rezeki. Ar-Rahim. Itu ya. Ar-Rahim pula menyayangi, mengasihi orang yang beriman sahaja. Khas orang beriman. Mengurniakan daqaiqun ni'am. Daqiq. Tadi jalil. Ini daqiq. Jadi daqaiq. Nikmat-nikmat yang halus-halus. Yang furuk-furuk, yang cabang-cabang. Seperti iman tadi itu, pertambahan iman. Ini nikmat Allah bagi ni Ar-Rahim. Kesempurnaan nikmat. Nikmat tadi disempurnakan. Rezeki, keluasan rezeki. Fikiran, ketajaman fikiran. Ketajaman pandangan. Ketajaman pendengaran. Kedalaman ilmu. Dan sebagainya. Itu nikmat Ar-Rahim. Sebahagian ulama mengatakan, kenapa Ar-Rahman ni termasuk orang bukan Islam, orang yang tak taat, tapi untuk Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Kenapa? Sebab Ar-Rahman itu atas wazan fa'lan. Ra, ha, mim, alif, nun. 5 huruf. Rahman, fa'lan, fa, ain, lam, alif, nun. Kalau Rahim 4. Ra, ha, ya, mim, 4. Ni 5 ni 4. Dalam kaedah menyebut kathratul mabna tadullu ala kathratil makna. Kathratul mabna, banyaknya huruf. Tadullu menunjukkan ala kathratil makna, banyak maknanya, lebih luas maknanya. Itu kita ya. Baik. Kita pendek-pendek sahaja sebab kalau nak syarah panjang memang panjang. Apa makna bismillah? Bimusahabati bismillahirrahmanirrahim uallifu kitabi hada mutabarrika. Dengan adanya kebersamaan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis kitabku ini dengan mengambil keberkatan dengannya. Ambil keberkatan bismillah itu. Kalau kita sebut dan duduk di sini, contoh saya duduk di sini, saya pun sebut dalam bahasa Melayu ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mungkin tuan-tuan yang kali pertama dengar tak faham. Kita biasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya baca tadi sama juga tapi dalam bahasa Melayu. Tapi kita tak faham dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa tu? Contoh, kita sebut dengan tangan, dengan kaki, dengan mata. Kita tak faham tu. Dengan tu huruf jar. Tangan itu majrur. Isim selepas huruf jar dipanggil majrur. Dalam kaedah menyebut kalau isim
Ba ni huruf jar, al-jaru wal majruru wal dharaf. Dharaf makan dharaf zaman ya. Ini kullu wahidin minha yahtaju ila muta'allaq. Nah, perlu setiap yang ini kaedah bahasa Arab ya. Setiap huruf jar dan majrur isim selepasnya dan dharaf itu perlu kepada muta'allaq, tempat gantung dia tu, tempat sangkut dia tu. Libayanil makna, supaya faham makna. Apa? Contoh ya, dengan tangan, apa tak faham. Dia ada tempat sangkutnya tu. Tempat sangkutnya itu adalah muta'allaq mahdhuf. Muta'allaq yang tak nampak. Yang tak nampaknya apa? Aku memegang dengan tangan. Itu dia. Dengan mata, saya melihat dengan mata. Kaki, aku berjalan dengan kaki. Barulah jelas. Jadi, aku berjalan tadi itu namanya muta'allaq mahdhuf. Tempat gantungan yang tak nampak. Barulah jelas. Ya. Sama juga dengan Allah apa? Kalau saya bercakap macam ni, nah, saya berkuliah dengan nama Allah. Gitu. Tuan-tuan, saya belajar dengan nama Allah. Yang menulis, u'allifu, aku menulis Bismillah dengan nama Allah. Kalau menulis lagi, usannifu, aku menulis. Kalau memulakan, abda'u, aku memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya, apa tadi? Itu namanya muta'allaq itu. Dia ada 8. Kalau cerita ni panjang dah ni, ni sekadar saja ya. Maksudnya apa ni? Kan ada perkataan u'allifu tu. U'allifu tu. Bimusahabati bismillahirrahmanirrahim. Dengan kebersamaan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Aku menulis. Itu maksudnya. Ataupun aku menulis dengan nama Allah. Atau yang paling bagus, dengan nama Allah, aku menulis. Dia ada 8 muta'allaq dia tu. Panjanglah kalau cerita ni ya. Baik, setakat tu dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabi. Dan semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diterjemah semoga? Sebab ini dalam ilmu ma'ani jumlah ini dipanggil jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Dari segi lafaznya itu mengkhabarkan, tapi dari segi maknanya mendoakan. Kita doa semoga itu ya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan atas keluarganya dan sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan halangan daripada Allah. Wala quwwata, dan tiada upaya, tiada kekuatan melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita tak syarah satu-satu ya. Terus masuk kepada bahagian yang pertama, rukun Islam. Saya bacakan Arab, mudah-mudahan nanti hari Khamis kita ijazahkan, barulah sah ijazah itu sebab kita baca yang Arab. Itu ya. Faslun arkanul islami khamsatun. Tuan-tuan yang ada buku boleh simak ya. Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Ini fasal yang pertama tentang rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan ilah yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Wa iqamus salah, mendirikan solat. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke sana, ke situ. Baik. Ajaran Islam tu banyak sekali. Bukan 5 je. Buat baik dengan orang, khidmat dengan guru,
membantu orang dalam kesusahan. Itu banyak sekali ajaran Islam. Tapi 5 perkara ini pasak asas rukun kepada agama Islam. Bila dikerjakan 5 ini, yang lain akan ikut. Contoh ya, bila kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, mesti kita tak menyembah yang lain. Mesti kita akan taat pada perintah Allah, tu yang jadi solat, zakat, puasa, haji. Yang disuruh oleh Allah, yang dilarang. Itu semua kita yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Itu kaitannya itu. Begitu juga dengan solat. Kalau orang solat, akan jaga dirinya daripada berbuat maksiat. Dia tak zina, dia tak mengumpat, dia tak buat benda-benda yang tak elok. Itu. Sebab itu 5 ini adalah pasak. Kalau 5 ini dipahami dengan elok, diamalkan dengan benar, semua yang lain akan ikut. Semua ajaran lain akan ikut. Baik. Mari kita lihat apa maksud rukun. Dari segi bahasa, juzuk, tiang, bahagian paling asas daripada sesuatu. Rumah kalau tidak ada teras, tiang teras akan runtuh. Jadi rukun itu, rukun Islam, tidak ada 5 ni runtuh Islam itu. Bukan agamanya runtuh, tidak. Agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Islam maksudnya, Islam yang daripada diri kita ini. Kalau kita buat 5 ni dengan benar, insya-Allah mantap Islam orang itu. Kalau tak, mungkin atas nama Islam je, sembahyangnya tak, puasanya tak, maaf ya, runtuh agama dia sendiri meruntuhkan dirinya itu. Hina dia nanti, disiksa dia nanti. Sebab teras ini telah runtuh. Orang tidak hormati dia. Sebab dia tidak menutup aurat. Walhal Islam menyuruh menutup aurat. Dalam bab zakat kan, zakat. Membeli pakaian itu juga zakat dalam bentuk yang lebih umum. Gitu. Ya. Istilah bahagian yang mesti ada untuk mencapai hakikat sesuatu. Jika tidak ada rukun, sesuatu itu tidak ada. Rumah mesti ada tiang. Tak ada rumah, mungkin berdiri sekejap, kena angin, runtuh. Itulah namanya rukun. Begitu juga yang namanya solat, ada rukun 13. Yang namanya puasa, ada rukun 2. Barulah terdiri puasa tu. Kalau tak ada 2 ini, 2 yang pertama niat pada waktu malam ya. Yang ke 2 tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu dan seterusnya ya. Barulah nama solat, barulah nama zakat dan sebagainya. Dari segi perkataan Islam ada maknanya. Dari segi bahasa, silmun, pasrah dan tunduk. Salmun, aman, damai, tenang. Salamun, salam, sejahtera. Apa kaitan 3 ini? Sekejap lagi kita akan lihat ya. Istilahnya, tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam Allah. Itu baru nama Islam. Kalau nak lebih luas lagi, Islam adalah sebuah agama. Yang mana penganut agama Islam, itu tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam Allah. Macam mana kita nak kaitkan dengan perkataan silmun, salmun, salamun. Silmun, pasrah dan tunduk. Salmun, aman, damai, tenang. Salamun, salam sejahtera. Macam mana kita nak kaitkan tu? Seseorang yang pasrah dan tunduk kepada syariat, hukum hakam, undang-undang, peraturan Allah akan merasakan keamanan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nampak tak tuan-tuan? Perkataan pasrah dan tunduk tadi, keamanan, kedamaian dan ketenangan, nampak tak? Perkataan kesejahteraan, gitu. Orang kalau dipegang betul-betul dengan ajaran Islam, jiwanya akan tenang. Masalah-masalah itu biasalah tu. Besar ataupun kecil. Tapi dalam Islam ada caranya tu. Sama ada caranya kita konsult dengan kawan-kawan, rakan kaulan, isteri suami, ayah ibu, kaum kerabat, sahabat handai, itu. Ataupun dengan cara kita mengadu kepada Allah, itu antara seni cara kita nak merongkaikan
permasalahan itu. Tetapi dalam Islam tidak ada permasalahan yang tidak ada solution. Nah, mesti ada solusinya itu. Cuma kita tak tahu jalannya. Cepat ataupun lambat itu sahaja. Sebab itu orang Islam hidupnya tenang saja. Hidup di dunia akhirat tenang. Ketika dia kaya, dia tenang. Tenang macam mana? Tenang sebab dia tahu harta ini adalah amanah daripada Allah. Bukan jadi hamba harta. Dia akan gunakan untuk infak, untuk tabarruk, untuk sedekah. Artinya jadi tenang. Bertambah-tambah lagi rezekinya. Kalau dia mungkin orang miskin sekalipun, dia tak iri hati ke orang. Dia buat apa yang patut. Dia tak mencuri barang orang. Nah, gitu. Jadi, kalau seseorang yang kaya, contohnya, itu dia boros dengan hartanya, nanti mungkin dia berhutang sana sini, tengok hidupnya jadi merana walaupun dia ada banyak duit, contoh. Last-last dia jadi orang yang muflis. Ataupun dia punya duit, tapi dia tidak hidup dengan cara Islam. Contoh, dia boros. Contoh, dia sombong. Mungkin, maaf, orang-orang yang bawah yang miskin ni, iri hati dengan dia, marah dengan dia, dicurinya hartanya, dah dia pula yang susah, sengsara dan sebagainya. Dia khianati dan sebagainya. Tengok kalau tidak mengamalkan ajaran Islam. Kalau kita amalkan ajaran Islam, tenang, Masya Allah. Nah, saya bagi contoh. Islam tadi kan mengajar untuk kita ibadah. Kenapa? Ada sebabnya itu. Nanti kita akan masuk. Kenapa Islam mengajar kita ibadah? Antaranya, mengajar kita bertuhan. Supaya bila ada problem, kita mengadu pada Allah Tuhan. Kita tak terus marah-marah sebab itu daripada Allah. Mustahil Allah menzalimi seseorang. Itu untuk mengujinya, untuk mengangkat martabat. Begitu. Contoh dalam Islam lagi. Contohnya kita nak makan buah di satu kedai. Tak boleh nak pekam terus makan, tak boleh. Kena ada muamalah, jual, beli. Gitu. Kereta orang, kita tak ada kereta. Terus guna, tak boleh. Kita sewa. Itu sewa, beli. Itu ada muamalah. Kan tadi ibadah ada muamalah. Maaf ya, maaf. Tengok ada seorang perempuan yang cantik. Adapun seorang lelaki yang lawa. Kita pun, maaf ya, pergi jumpa padanya lalu menggaulinya. Padahal itu isteri orang tu, contoh. Tak boleh. Kalau yang gadis tadi tu, macam mana nak halalkan hubungan itu? Ada caranya. Nikah tu namanya munakahat. Kita khitbah dulu, tunang dulu, kahwin dan sebagainya. Ataupun kahwin terus, kita pulang. Gitu. Jadi, selamat orang itu. Isteri orang pun selamat juga. Sebab kita dah ada isteri, contohnya tak boleh. Itu kan isteri orang. Itu kan nama munakahat. Hatta, maaf ya, mungkin orang tu dia ada seorang tapi dia nak lagi. Dia tak boleh sebarangan mencari sesiapa dan menggaulinya, tak boleh. Ada namanya ta'addud zaujat, kahwin lebih umpamanya. Kan ada peraturan tu sangat cantik sekali. Dan umpamanya orang ni tak puas hati dengan orang ini, terus dibunuhnya orang itu, tak boleh. Sebab itu ada hukum jinayat. Tak boleh membunuh jiwa orang dengan sebarangan. Itulah cantiknya. Namanya Islam itu. Jadi siapa yang pasrah, tunduk dan patuh kepada syariat, hukum hakam, undang-undang, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan merasakan keamanan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di akhirat lebih lagi bahagia, masya-Allah. Itulah hadirin. Arak contohnya diharamkan dalam Islam sebab bila orang tu minum arak, mungkin dia membunuh. Mungkin dia buat benda tak elok dengan orang lain, dengan perempuan lain, dengan lelaki lain. Namanya, ya. Allah, sangat cantik Islam itu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dipanggil syahadah? Kita bersaksi. Kenapa dipanggil syahadatain? Dua syahadah. Sebab ada dua syahadah. Dua penyaksian, dua pengakuan. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam adalah pesuruh Allah. Sebab itu dipanggil syahadatani. Tapi kita biasa sebut syahadatain. Dah jadi mansub. Ini marfu' syahadatani. Tapi jadi mansub syahadatain. Biasa kita sebut syahadatain dah. Dua syahadah. Syahadah pertama yang tentang Allah tadi. Syahadah kedua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Baik. Ada fardu syahadah. Dua, mengucap dengan lisan. Barulah kita sah iman orang itu. Baru sah Islam dia. Yang kedua, membenarkan dengan hati makna syahadahnya itu. Apa makna syahadah? Allah Tuhan sebenar, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itulah namanya. Itu namanya makna. Kalau erti itu translation. Ashhadu la ilaha illallah, la tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah, Allah. Itu translation. Erti. Kalau makna, apa yang difahami? Allah Tuhan sebenar. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Jadi, apa yang itu translation yang difahami? Apa dia? Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu saja ya. Ataupun pesuruh Allah adalah Nabi Muhammad. Gitu. Rukun syahadah ada 4. Mengisbatkan zat Allah. Sebab zat Allah yang bersifat. Mengisbatkan sifat Allah, sifat kesempurnaan. Mengisbatkan, menetapkan maksudnya ya. Memperakui perbuatan Allah. Ya Allah yang menjadikan kita, mematikan, memberi dan mengambil contoh. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah rukun itu terdiri. Kesempurnaan ibadah. Ilmu dengan dalil. Ilmu dengan dalil. Maksudnya ada dalil. Sebab itu Tuan Guru Wajih Saleh selalu sebut begini. Kamu beriman dengan Allah? Ya. Kamu beriman Allah ada? Ada. Berapa kali jumpa? Macam mana kamu kata ada? Dengan dalil. Bukan jumpa batang zat gitu, tidak. Dengan dalil. Sebab itu wajib kita belajar akidah dengan dalil. Walaupun dalil ijmali. Dalil ijmali. Contoh begini ijmali. Kamu percaya Allah ada? Ada. Apa dalilnya? Alam ni tak semestinya alam semesta ya. Alam kita ni pun alam juga. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, alam juga. Suara, huruf itu alam juga. Alam tu masih wallah selain daripada Allah. Adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Itu namanya dalil ijmali. Dalil umum. Cukuplah tu. Tapi lebih bagus dalil tafsili, secara tafsil. Kamu kata tadi Allah ada, buktinya, dalilnya, burhannya, alam ini, ya betul. Apa buktinya alam ini adanya Allah? Kita pun surrender, tak boleh nak jawab. Itu kita hanya menguasai dalil ijmal. Bukan dalil tafsil. Paling kurang lepas kita daripada taqlid. Paling kurang. Jangan kamu beriman pada Allah. Ya Allah ada. Apa buktinya? Tak tahu saya. Mak saya kata lagu ni. Ini muqallid. Ini orang yang taklid. Al-Imam As-Sanusi dalam pendapat beliau, beberapa pendapat beliau, Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan kafir. Na'udzubillah. Tapi pendapat jumhur kata tak kafir lagi. Tak kafir lagi. Tapi orang ini berdosa sebab dia tak belajar cari dalil. Kalau dia mampu belajarlah. Jaga-jaga tu hadirin ya. Jumhur mengatakan orang ini masih beriman tapi berdosa. Baik. Kalau dalil tafsili, alam ini buktinya adanya Allah. Kenapa? Alam ini adalah arad, jirim ataupun jisim yang arad. Arad itu punya sifat. Sifat alam. Apa sifat alam? Antaranya taghayyur, berubah. Alam ini tadi hujan. Sekarang dah panas terik dah. Nanti mendung balik. Dia berubah. Kita ini dulu baby, naik budak, naik remaja, naik dewasa sekarang. Naik orang tua, meninggal. Kan berubah dia. Mata kita ni kan. Dulu tak pakai spek, maaf ya. Sekarang dah pakai spek.
kita punya riang, kita punya kekuatan. Dulu kuat lah ni, tak berapa nak kuat. Pasal apa? Pasal itu tadi, berubah tadi. Nah, contoh. Tuan-tuan, ini dalam bab sifat 20. Baik. Mengucap dengan lisan, membenarkan dengan hati, yakin dengan hati. Syarat sah syahadah diketahui, diikrarkan, dibenarkan, dilaksanakan. Setiap satu ada huraian, kita ringkaskan saja. Yang membinasakan syahadah, mensyirikkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Syirik ini asal katanya syaraka, syarikat. Syarikat tu, yang run syarikat tu, yang mengendalikan syarikat, mana boleh seorang. Paling kurang 2 orang. Barulah syarikat tu berjalan dengan baik. Ataupun 3 orang, 4 orang. Tu namanya syirik. Syirik tu lebih daripada satu. Itu maksudnya syaraka syirik. Iaitu menduakan Allah dengan Tuhan lain. Atau menigakan Allah, mengempatkan Allah. Tak semestinya 2. Yang penting lebih daripada satu. Merasa ragu di dalam hati tentang keimanan. Menyangkal dirinya diciptakan oleh Allah, mana boleh. Tidak mengisbatkannya syahadah itu dalam hati. Wa iqamus salat, maksud melaksanakan solat secara istiqamah atau terus menerus dengan menjaga rukun dan syarat sahnya. Istiqamah terus menerus ni maksudnya kita ambil yang fardu ya, 5 waktu sehari semalam itulah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jangan tidak solat. Tapi kena jaga rukun, syarat-syarat sah supaya sah. Kalau tak letih je, contoh solat tapi tak berwuduk, kan batal tu. Sebab itu dalam bab fiqh ni jaga-jaga ya. Faman bi ghairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka sesiapa yang tidak ada ilmu dalam melakukan perkara ibadah ni, fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya mardudah, ditolak, tidak diterima, letih saja. Baik. Hadis menyebutkan min Sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa pun, tak sah puasanya. Melainkan lapar dan dahaga. Kadang-kadang sah puasanya tapi tak makbul. Tak makbul, tak diterima Allah sebab dia mengumpat contohnya. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam tak dapat apa-apa pun melainkan letih berjaga malam sahaja. Sebab dia buat sesuatu tanpa ilmu. Solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Itulah yang fardu. Yang sunat tu rawatib ke, nafilah ataupun nawafil ke, tatawwu' ke, itu sunat ya. Ini yang fardu ni yang wajib. Apa dia wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Apa-apa yang dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. Ibadah badan yang zahir yang paling afdal solat. Kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Jadi mukallaf jika memenuhi 4 syarat ini, barulah dia wajib solat. Nah, kalau dia mukallaf, syarat mukallaf ada 4. Mukallaf ni berasal dari perkataan taklif. Taklif ni bebanan. Mukallaf orang yang dibebani, bukan terasa beban, tapi dibebani dengan hukum yang 5 tu. Pada asalnya memang terasa beban sebab nak buat yang wajib, sunat, harus, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang haram, rasa terbeban, rasa itu memang asal begitu. Jadi orang yang terasa terbeban itu dipanggil mukallaf. Dibebani dengan 5 hukum ini tadi. Kalau dia berakal, mukallaf orang itu. Kalau dia baligh, begitu sebutannya, bukan baligh, baligh. Baligh maksudnya sampai umur. Kalau baligh itu fasih. Ada orang yang fasih bercakap masa kecil tapi tak balik lagi. Dia kena balik. Nak jadi balik, laki dan perempuan anak kita ya, mimpi keluar air mani, mimpi berhubungan badan. Dia itulah yang mimpi. Kalau tak keluar air mani, untuk perempuan keluar haid. Untuk laki dan perempuan, jika tak keluar, jika tidak ada satu, dua-duanya tak keluar air mani mimpi, dan perempuan tak keluar haid, satu lagi, umur kedua-duanya
berumur 15 tahun Hijriah. Tentu anak kita perempuan. Umur 9 tahun biasanya sudah haid dah, tak juga. 10 tak, 11 tak, 11 tak, tak wajib solat lagi tu, tak wajib puasa. 12, 13 tak juga keluar haid, 14 tak juga, jaga. Ketika umurnya sudah 15 tahun Hijriah, bukan Masehi. Kalau Masehi, 1 tahun sama dengan 360 hari. Kalau Hijriah, 354 hari. 8 jam, 8 minit. Itu ya. Baik, ketika sudah 3 syarat ini dipenuhi, maka budak tadi dipanggil baligh. Tapi tak cukup mukallaf lagi, dia kena syarat yang ketiga. Tidak buta dan tidak pekak sejak lahir. Kalau dia daripada lahir dah pekak dan buta, tak wajib dia hukum hakam. Tapi kalau dia buta tu ketika umur 40 tahun, dia wajib. Ketika dia pekak tu, aksiden contohnya, dia berumur 20 tahun wajib. Sebab baligh tadi tu, kalau perempuan, kalau ikut istiqra' Imam Syafi'i ya, biasanya berapa? 12 tahun. Kalau lelaki, 15 tahun. Sekarang, perempuan lebih cepat, 9 tahun. Lelaki 12 tahun. Gitu ya, biasanya lah. Jadi, ketika umur 40 tahun kan dah melalui zaman mukallaf tu. Aksiden orang itu, sama ada dia buta dan pekak atau dia buta saja atau dia pekak saja, tetap wajib. Sebab dia buta ataupun pekak ataupun dia buta dan pekak setelah dia melalui proses mukallaf. Sudah mukallaf dah pun. Ini tak sejak daripada lahir buta, pekak, tak wajib. Orang yang pekak tapi tak buta, wajib. Kalau dia tak lahir dengan keadaan begitu ya. Sebab dia boleh lihat orang solat. Bahasanya bahasa isyarat, bahasa dia lah. Bahasa dia sendiri. Kalau orang itu buta tapi dia tak pekak, dia akan dengar orang kata, kamu angkat tangan gini, dia pun angkat. Rukuk begini ya, walaupun dia buta. Sebab itu antara sebab kenapa orang yang buta ataupun pekak atau buta dan pekak itu wajib solat. Dengan syarat dia tidak buta dan tidak pekak sejak lahir. Kalau sejak lahir, itu tetap wajib juga. Ya. Yang terakhir, sampai kepada seruan Islam. Walaupun tiga-tiga ini dah cukup berakal, baligh, tidak buta, tidak pekak sejak lahir, tapi tak tahu pun tentang ajaran Islam sebab tak ada orang yang mengajar. Contoh, duduk dalam hutan, remote, dekat gunung-gunung, siaran radio pun tak ada. Jadi orang begitu dianggap tidak berdosa sebab tak sampai seruan Islam. Ya. Kalau zaman sekarang ini kira hampir keseluruhan lah dah dapat dengan telefonnya, alat telekomunikasi dan sebagainya. Sebab itu tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Wajib solat walaupun diikat atau dirantai. Setelah dibuka, solat wajib diulang semula sebab solat ketika diikat atau dirantai termasuk di dalam solat menghormati waktu. Solat li hurmatil waqti. Contoh, dia dah ambil wuduk dah ni. Tiba-tiba pencuri masuk rumah. Pencuri ni pula apa? Diikatnya tuan rumah ni dekat tiang tu dia. Subuh dah nak habis. Subuh dah nak habis. Sama ada dia ada wuduk ataupun tak ada wuduk, dia kena solat juga. Allahu Akbar. Dia pakai mulut saja. Sami Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, rukuk. Allahu Akbar, sujud. Gitu ya. Sekadar dia mampu sebab badan dah dia kena ikat. Nanti lepas tu dia akan diulang balik solat tadi tu. Baik. Ancaman meninggalkan solat. Sakit walaupun tenang tidak boleh tinggalkan solat. Jadi solat ikut kemampuan. Sallu qa'iman, solatlah berdiri. Fa'illam
tastati' faqa'ida, solat duduk, tak mampu berdiri duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambik, kalau tak solat mengiring rusuk kanan. Ha? Itu kefarduan solat tidak jatuh. Tinggal solat kerana mengingkari kewajipannya atau menghalalkan meninggalkannya menjadi kafir mengikut ittifaq ulama. Tinggal tapi tak ingkari kewajipannya, contoh malas, letih, capek, tidak kafir tetapi berdosa besar dan telah melakukan maksiat yang besar. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Maka sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Itu kategori yang atas tadi tu. Kalau dia ingkari kewajipannya dan menghalalkan, tak apa, tinggal pun tak apa. Gitu. Tapi kalau setakat letih, malas, tak solat dia. Kafir tidak kafir, tetapi dia melakukan maksiat. Mari kita lihat wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat sesuatu yang dikeluarkan daripada badan seperti zakat fitrah, atau harta seperti zakat perniagaan, zakat binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, hasil tanamannya dan lain-lain. Dan kita keluar tadi tu, ambil hasilnya, keluarkan, berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Asnaf. Ada 8 asnaf. Kita pelajari itu ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Dari segi bahasa, saum. Puasa, saum maksudnya menahan diri. Dia sebenarnya bukan saum tapi al-imsak. Bahasanya al-imsak, menahan diri. Istilah menahan diri pada waktu siang, bukan waktu malam ya. Di bulan Ramadan, bukan bulan lain. Daripada lapar dan dahaga. Satu, serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Bila tu? Daripada terbit matahari subuh sehingga terbenam matahari maghrib. Berapa jam tu? Dengan niat yang tertentu. Kalau tak ada niat, batal. Dia kena ada niat. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam tertib bulan-bulan Hijriyah. Haram. Kan kita Muharram sekarang. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Itu yang ke-9. Bulan paling afdal dan ketua pada seluruh bulan. Sayyidus Syuhur. Ketua pada seluruh bulan. Bermakna fadilatnya mengatasi bulan-bulan yang lain. Ada hadis menyebut man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan satu yang sunat, maka seolah-olah sunat tadi tu untuk bulan lain satu yang fardu. Wa man taqarraba fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Siapa yang mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 fardu di bulan lain. Masya-Allah, besar pahala kita. Baik. Mari kita habiskan dulu. Ramadan itu berasal dari perkataan Ramadhan. Ini Ramadan, orang Arab menetapkan nama bulan, tengok situasi. Ketika menetapkan bulan Ramadan, cuaca sangat panas. Itu. Pendapat lain, Ramdaun, cahaya yang sangat panas mengisyaratkan amalan kebaikan sepanjang Ramadan. Itu seperti cahaya panas nantinya yang akan membakar yarmidu, dosa-dosa dan kesalahan. Puasa diwajibkan pada Syaban 2 Hijriah. Maksud ketika Nabi di Makkah belum ada lagi kefarduan puasa. Setelah 2 tahun Nabi di Madinah barulah difardukan puasa. Nabi berpuasa Ramadan 9 kali. Masya Allah. Semuanya 29 hari. Kecuali satu Ramadan 30 hari. Kenapa? Kan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Nabi wafat pada 11 Hijrah. Kan 11 solat 2 jadi 9. Jadi 9 hari. 9 kali. 9 tahun lah ya. Dalam 9 hari tadi tu, 9 kali tadi tu, 29 hari
Semuanya kecuali satu je 30 hari. Sebab itu, perasan tak? Ketika penyimpan moho besar Raja-Raja Melayu nak mengumumkan keputusan ataupun bila kita nak berhari raya, biasanya lah 29 hari biasanya. Biasanya. Kita tak tetapkan begitu sebab dia kena ru'yah dengan hisab dulu. Ru'yah tengok anak bulannya, kemudian barulah fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Kalau ghumma alaikum, kalau ia terlindung pada kamu, tak nampak anak bulan tu, fa akmilul iddah, maka kita sempurnakan iddah masa bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Baik. Haji bermaksud termasuk haji. Suatu ibadah yang dilakukan dengan menuju rumah Allah, iaitu Baitullah, iaitu Kaabah di Makkah. Jangan pergi tempat lain. Kalau di Madinah itu ziarah, bukan umrah. Ya? Ini mengerjakan umrah dan haji. Ada jenis haji dan umrah disekalikan, nanti kita lihat. Ini haji menuju ke Kaabah tadi itu dengan niat manasik, nak mengerjakan ibadah haji atau beribadah. Jangan niat saja tak boleh. Baitullah, bait rumah Allah, itu adalah Kaabah. Bait rumah Allah. Kenapa rumah tu dikaitkan dengan Allah? Sesuatu yang dikaitkan dengan yang mulia menjadi mulia. Jadi rumah ni jadi sangat mulia. Rumah Allah ni termasuk rumah Allah di masjid-masjid, surau-surau, di mana-mana pun. Tapi kemuncaknya adalah Baitullah. Di dalamnya ada Kaabah. Mampu pergi ke situ, maksud perbelanjaan cukup pergi dan balik. Kalau pergi saja, balik tak cukup, tak wajib lagi. Nafkah cukup untuk tanggungan keluarga yang ditinggalkan sepanjang dalam perjalanan. Dia nak pergi ni 20 hari contohnya, haji. Anak isteri ada tak makanan? Jangan mereka nanti, maaf ya, meminta-minta dengan orang. Tambah lagi kalau isteri keluar rumah, tak elok, nak takut ada orang jahat dan sebagainya. Kenderaan ada jika jarak menuju Makkah sejauh 2 marhalah atau lebih. Naik kenderaan dah macam kita naik pesawat. Memenuhi syarat-syarat lainnya. Ada syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk mengerjakan haji. Sekarang jam kami ni pukul 10.11, Fadil Ustaz. Tak apa, kita ni dulu ya. Kita 4 minit lagi insya-Allah. Bahagian kedua. Baik, bahagian kedua rukun iman. Faslun, kita baca saja, lepas tu kita berhenti ya. Faslun arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman ada 6 perkara. An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Wa bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhirat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, beriman kepada takdir, ketentuannya yang baik dan takdir yang buruk, semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan seseorang itu dia ada peratusnya tu. Kalau masih bawah, dia percaya tu lebih banyak daripada tak percaya, tu namanya waham. Contoh 30% dia percaya, 70% tak percaya, itu waham. Kalau naik lagi, syak namanya. Ini percaya sama dengan tidak percaya. Itu namanya syak. 50-50. Kemudian naik lagi, namanya dhan. Dhan ini percaya lebih banyak daripada tak percaya. Tapi ada lagi tak percaya. Contoh, percaya pada malaikat 90%. Tak percaya 10%. Gitu ya. Kalau seseorang itu sudah mantap dan dia yakin, dikatakan dia yakin, kalau dia penuh kepercayaannya, tidak terganggu gugat lagi, tidak berdolak-dalik lagi, memang betul-betul yakin, hatta kalau dikerat kepalanya sekalipun, begitu dalam kitab menyebut. Hatta kalau dicincang-cincang tubuhnya pun, dia yakin Allah itu ada. Itu maksudnya ya, yakin dalam bab akidah. Ini 100%. Itu ya. Dan kalau dalam bab iman dengan fiqh ada sedikit perbezaan.
Kalau untuk Wahab, kalau bab iman, terkeluar iman dia. Contoh, dia percaya pada Allah 70%. Mohon maaf. Dia percaya pada Allah 30% je. 70% tak terkeluar iman dia. Kalau bab syak, dia percaya 50, tak percaya 50, keluar juga daripada Islam. Zan pun 98% percaya pada Allah. 2% dia tak percaya. Itu terbatal iman dia. Nah, kalau dia 100% barulah dia percaya, dia terima. Tapi bab fiqh lain sedikit. Contoh ya, dia solat. Dia tak ingat solatnya tu. Berapa rakaat dah solat itu. Nah, ataupun solat tadi bab fiqh juga ya. Maka sah tak solatnya? Sah. Dia pun syak solat itu 4 ke 5, 3 ke 4, 3 itu syak. Maka dia dikira sah lagi. Fiqh ni, zan pun masih lagi. Nah, kalau yakin tu memanglah. Kalau perkara dunia lagilah. Boleh contohnya, hari ini ke esok kita live ni, ataupun saya tadi dah makan ke belum pagi, itu taklah membatalkan iman. Itu ya. Hadirin, kita setakat ini dahulu. Al-Fadhil Ustaz, kita berhenti. Pukul 10.45, kita akan sambung semula insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.